Assalamualaikum. Ini Encik Sula ni dia ada masalah bahu dah lama kan, dah bertahun-tahun dah. Okay, sekarang saya nak berkongsi bagaimana kita nak merawat pesakit yang mengalami penyakit yang dipanggil frozen shoulder. Dipanggil frozen shoulder iaitu bahu yang keras dipanggil ataupun bahu yang beku. Kenapa jadi beku? Sebab bahu kita ni dibina oleh tulang dan juga tulang lengan. Bahu kita dibina oleh tulang lengan dan juga tulang belikat. Jadi dua tulang ni bercantum menjadi sendi bahu. Jadi jenis sendi bahu kita panggil ball and socket ataupun sendi lesung kita panggil. Jadi sendi lesung ni dibalut oleh pembalut. Pembalut tu kita panggil kapsul. Jadi masalah dia adalah apabila kita cedera sebelum ini yang cedera dan juga sembuh, menyebabkan proses tu dia akan mengetatkan pembalut bahu dipanggil. Jadi apabila kita mengalami masalah keketatan pada sendi bahu ataupun frozen shoulder ni, kita akan mengalami tanda-tanda dan aduan sebegini. Okey, pertama sekali adalah jarak sendi yang terhad. Okey, boleh abang Sulaiman ni buat macam ni Okey, gerakkan tangan sampai setinggi yang boleh. Okey, lagi teruskan. Yang boleh teruskan, yang tak boleh setakat mana. Okey, tanda pertama frozen shoulder adalah bahu ni akan pergerakannya akan terhad sampai ketat yang ni terjadilah. Okay, sekarang ni lebih kurang 110 darjah lah. Okey, kalau 90 darjah begini 90 darjah. Sekarang ni lebih kurang 110 darjah ketat. Jadi sampai sini Cik Sula ni akan mengalami ketat dan bila kita paksa sedikit dia akan sakit. Okey, itu yang pertama. Jadi untuk tanda dan aduan dia adalah yang pertama, masalah utama adalah ketat. Okey, apabila kita paksa sedikit gerakan dia akan jadi sakit. Betul. Jadi yang untuk kita merawat ni, mana satu kita rawat, sama ada ketat ataupun sakit, kita kena rawat ketat dia dulu. Bila dah ketat ni kita rawat, sakit dia akan hilang. Itulah proses macam kita rawat frozen shoulder. Yang pertama, okey, ke depan. Yang kedua adalah ke sisi. Cuba ke sisi macam ni. Okey. Yang datang naikkan atas sekali. Jadi untuk ke sisi sebenarnya kalau boleh ni telinga, tangan kita berada betul selari dengan telinga ni. Okey. Jadi tak boleh, betul tak? Sebab dia dah ketat. So ketat dia, kalau saya tarik ke belakang dia akan sakit, itu normal. Okey. Benda yang ketat bila kita nak panjangkan dia akan sakit. Jadi perlu risau tak? Tak perlu risau. Yang kena risau adalah sendi yang ketat, itu perlu risau. Sendi sakit tak perlu risau. Okey Sakit dia akan hilang apabila ketat dia hilang. Itu saja. Jadi masalah yang kedua adalah bila mendepa begini hanya 90 darjah, yang ni kalau kita teruskan dia boleh sampai. Tetapi di sini dia akan ketat. Okey, dia akan sakit, betul tak? Okey. Itu yang kedua. Okey, yang ketiga, depakan tangan dan bengkokkan siku 90 darjah. Okey, bengkok siku 90 darjah. Okey. Encik Sula ni pergi menghadap ke sana. Pusing. Okey, menghadap situ. Boleh ya. Okey, sekarang ni tanda-tanda yang ketiga adalah kita depakan lengan dan bengkokkan siku 90 darjah. Untuk yang normal, sambil tu Cik Sula ni dengar. Okey, yang normal adalah bahu boleh 90 darjah. Tangan kita ni sama bertentangan dengan telinga. Mesti macam ni. Ini normal lagi. Okey normal. So kalau nak normal lagi dia mesti lebih sedikit. Ini normal. Tapi di sini tak boleh kan? Betul tak? Dan tak boleh lagi. Dia tak boleh 90 darjah ke tengah dan juga tak boleh ke sini. So macam mana kita nak tahu normal tidak? Bila kita tidur terlentang, letakkan tangan dulu dekat belakang macam ni. Betul tak? Boleh tak? Yang pertama, yang kita nak tahu normal tidak normal, lengan ni mesti sentuh dekat lantai. Okey, di sini boleh sentuh tak? Tak boleh. Okey, dah cukup. Tengok sini balik ke depan. Okey, untuk Sula ni yang saya terangkan tu adalah tanda-tanda penyakit ni, iaitu ketat. Apabila kita nak tahu dia normal, kita normal, yang pertama sekali kita buat begini. Penuh tak? Lengan sampai di telinga dan ke belakang tak? Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita mendepa 90 darjah ke atas boleh tak?
ketiga adalah lengan kita ni mesti sama dengan tengah telinga. Okey, kalau boleh ke belakang lagi. Itu normal. Yang keempat adalah bengkokkan 90 darjah. Tangan kita ni boleh ke belakang telinga tak? Apabila semua pergerakan ni boleh dapat dan normal lah tu. Selagi tak boleh dapat empat-empat ni, dia tidak kira normal. Okey ya. Dan sakit tu akan ada lagi. Okey, itu untuk saya faham. Okey. Supaya kita nanti kalau kita nak jumpa doktor ke nak jumpa fisioterapi. Okey, itu nak kena fikir sebab jumpa doktor kena bayar duit. Lepas tu doktor akan rujuk pada fisioterapi sebenarnya kena bayar lagi 2 kali bayar. Okey. Tapi kalau kita dah faham penyakit ni, kita terus jumpa kepada fisioterapi. Dan juga andai kata sakit tu terlampau mengganggu kehidupan, boleh jumpa doktor untuk kita ambil ubat tahan sakit. Okey ya. Tetapi kalau kita alergi, kita mungkin ada cara lain untuk tahan sakit. Okey ya. Okey, itu soalan ni ya. Untuk ini adalah macam mana kita nak menilai seseorang yang mengalami penyakit yang dinamakan frozen shoulder ataupun kekakuan pada sendi bahu. Okey, seterusnya kita akan buat rawatan. Jadi rawatan dia adalah rawatan terdapat pelbagai rawatan sebenarnya. Ada doktor akan menggunakan muscle relaxants ataupun untuk ubat untuk mengurangi ketekanan otot sebenarnya. Ada doktor dia akan menggunakan ubat tahan sakit. Ada doktor akan menggunakan ubat anti-inflammatory ataupun dalam luka jadi merah, jadi doktor akan beri ubat tu. Tapi sekarang proses inflamasi ataupun inflammatory ni tak ada sebenarnya. Ini sekarang proses yang terakhir penyakit ni di mana kapsul pembalut dia ketat saja. Okey ya, itu yang risau. Jadi perlu tak makan ubat. Kalau bagi saya sebagai terapi tak perlu makan ubat masa ni. Cuma senaman dan juga terapi dengan fisioterapi melakukan sedikit rawatan dipanggil manipulatif terapi namanya. Manipulatif maksud dia bahasa Melayu dia atau bahasa Indonesia dipanggil kepak. Kepakkan tangan tu. Okay. Tapi bahasa Inggeris dipanggil kita nak manipulasikan dia. Manipulasi atau gerakkan dia sampailah ke tahap telinga dari itu paras dia. Okay, ya? Itu untuk faham dia. Okey, jadi proses rawatan ni adakah sehari boleh sembuh? Kalau kita tahan, sehari boleh. Kalau tak tahan, kita buat saya berpengkat-pengkat. Itu saja. Macam kita nak melombakan getah yang ketat. Kalau satu hari kita tarik kan boleh putus kan sekali tarik kan. Biar berpengkat. Berpengkat itu saja. Jadi pengkat-pengkat cuma masa buat tu kita kena tambah. Hari ni buat sikit, esok kita tambah lagi panjangkan dia. Esok tambah panjangkan dia supaya cepat sembuh. Okey, sambil tu kena buat senaman dipanggil stretching. Stretching maksudnya sampai sini kita tarik sendiri. Nanti saya ajar senaman dia. Senaman tu wajib kita panggil saya. Sebab kalau terapi dah memanipulasi atau mengepak, kita di rumah kena buat sendiri juga. Okay, supaya benda yang dah panjang sebenarnya dia boleh pindik balik. Dia macam getah, kalau hari ni kita tarik, dia akan pindik balik. Kalau kita ulang-ulang kan kita itu kena hati-hati lah. Jadi apa yang saya share dengan Cik Sulani adalah untuk saya sharekan kepada masyarakat lain lah yang ada masalah ni supaya tidak terlambat. Jadi untuk sesiapa yang ada masalah sakit bahu tetapi sendi dia penuh bergerak, jangan kita abaikan. Okey, pergi jumpa doktor, pergi jumpa terapi untuk perawatan supaya keketatan sendi tidak berlaku. Okey, ini kesan apabila kita sakit, kita jumpa tukang urut biasa, kita akan sembuh sebenarnya. Luka dia dalam tu luka sebenarnya, dia akan sembuh, tetapi dia akan memberi kesan parut di dalam sendi dan juga ketat. Itu yang kita kadang-kadang kita kalau masyarakat yang tidak mengetahui ilmu perubatan moden, dia akan pergi jumpa tukang urut. Jadi tukang urut cuma urut-urut dia akan lega, tetapi dalam tu sembuh dalam keadaan dia berparut. Okey, dia ketat. Okey, itu saja. Nanti saya akan kongsi fasa kedua dengan rawatan dia.